Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Melalui Dia yang Memberiku Kekuatan. Setiap kali kita melakukan sesuatu, sama ada untuk Injil atau urusan seharian, kita berpendapat bahawa kita perlu berada dalam persekitaran yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, apabila kita memikirkan moyang iman, mereka semua menjalani jalan Injil dalam keadaan dan persekitaran yang sukar. Itu ialah sejarah Injil kita. Saya rasa penting untuk mengetahui bahawa Tuhan sentiasa memberi kita kuasa-Nya apabila kita merasa kekurangan dalam keadaan sukar. Dalam sejarah dunia, adalah jarang untuk menemui wira atau tokoh sejarah hebat yang datang dari keadaan baik, keluarga baik, atau persekitaran yang sempurna. Biasanya, kita dapat melihat banyak cerita tokoh sejarah terkenal yang membuat nama mereka masyhur selepas mengatasi keadaan bermusuhan, keadaan sukar, dan kesusahan. Bahkan Julius Caesar dari Empire Rome, yang dianggap sebagai bapa Rome, menderita epilepsi. Dia mengatasi kecacatan fizikalnya dan menguatkan dasar Empire Rome. Bahkan Augustus, salah satu maharaja Rom terhebat, menderita ulcer perut yang teruk sepanjang hidupnya. Banyak yang berfikir, orang seperti itu tidak mungkin menghadapi kesukaran atau kebimbangan. Namun, mereka semua mempunyai masalah, kecacatan, dan kekurangan yang mereka atasi. Tambahan lagi, apabila kita melihat rasul-rasul iman seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, keadaan dan persekitaran mereka tidak begitu baik pada masa itu. Mereka tidak dilahirkan dalam kerabat diraja, tetapi nelayan atau pemungut cukai. Walau bagaimanapun, bukankah mereka dapat bertemu dengan Kristus dalam persekitaran ini, dan melalui Dia, mereka mempunyai harapan untuk syurga dan menjadi teladan iman yang baik? Saya tidak mahir dalam hal ini kerana saya bukan dari Harvard. Saya tidak lulus dari Universiti Kebangsaan Seoul, jadi saya tidak cukup berbakat. Lebih baik jangan bercakap seperti ini. Walaupun kita tidak pergi ke universiti terbaik di planet ini, seperti Universiti Harvard atau Universiti Kebangsaan Seoul, siapakah yang mengajar kita kebijaksanaan untuk memerintah alam semesta? Orang dari Universiti Harvard belajar daripada orang lain, dan orang dari Universiti Kebangsaan Seoul juga belajar daripada orang lain, hanya tentang bagaimana hidup di bumi ini. Tetapi apa yang kita pelajari sekarang, bukankah kita mempelajari semua hukum dan cara untuk hidup di dunia yang berdimensi lebih tinggi, di alam semesta yang luas dan sangat besar? Semua kuasa datang daripada Tuhan. Aku dapat melakukan segalanya melalui Dia yang memberiku kekuatan. Dengan mempercayai ini, hentilah fokus pada kekurangan kita, dan bukalah mata rohani untuk melihat kuasa Tuhan yang mengisi kekurangan kita. Marilah melihat buku Keluaran, bab 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?"
Tuhan memberi Musa perintah untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Namun Musa rasa dia tidak mempunyai kuasa, kekuatan, atau kebolehan untuk membimbing mereka. Tambahan lagi, Musa memohon Tuhan untuk membatalkannya sebagai pemimpin orang Israel, karena dia rasa dia bukan seorang yang pandai berbicara. Sebelum membaca bab 4, mari kita lihat bab 3 dahulu untuk mengetahui misi apa diberikan Tuhan kepada Musa. Marilah melihat buku Keluaran, bab 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tuhan menjelaskan sebab mengapa dia memanggil Musa. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Bagaimanakah orang seperti aku dapat melaksanakan kerja yang begitu luar biasa?" Dia membentangkan kesnya kepada Tuhan, mengatakan, "Aku bukan bekas yang sesuai dengan kerja yang begitu hebat." Ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini." Sekali lagi Tuhan memberi Musa perintah, "Temuilah orang Israel dan membimbing mereka." Dan sekali lagi Musa membantah. Bab 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, bagaimana jika orang Israel tidak mengakui aku sebagai pemimpin mereka, walaupun engkau mengutusku kepada mereka? Bagaimana jika mereka tidak mengakui dan mengenali aku sebagai orang yang diutus oleh Tuhan?" Musa menyatakan kebimbangannya sekali lagi. Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan meyakinkan Musa dengan mengatakan, "Apabila aku mengutus kamu, aku juga akan memberimu kebolehan untuk menyelesaikan misi ini." Tuhan berkata, "Aku telah memberikan kebolehan ini kepadamu." Kemudian dia bertanya kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Tongkat hanyalah alat yang biasa. Tetapi memandangkan Tuhan menyuruh Musa untuk menggunakannya, bukankah ia bermaksud bahwa Tuhan memberi dia kebolehan? Ini adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kebolehan kepada Musa. Apabila kanak-kanak tidak dapat melakukan sesuatu, andaikan Anda mempunyai seorang anak yang berumur 6 tahun, adakah Anda memberikan kunci keretamu kepada anakmu dan memintanya, "Bolehkah kamu memandu ke pasar dan belikan beberapa barang keperluan?" Siapakah yang akan minta perkara sebegitu? Suruhan hanya diamanahkan kepada orang yang dapat melaksanakannya. Apabila Tuhan mengamanahkan kita suatu tugas, bukankah itu bermaksud Dia telah menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk melaksanakannya? Apabila Tuhan bertanya kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Tongkat itu tidak berkuasa. Ia hanya satu alat yang Musa miliki. Tuhan berkata,
lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika ia dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Musa terkejut dan cuba lari daripadanya. Tetapi kemudian Tuhan berkata, hulurkanlah tanganmu dan tangkaplah ekornya. Jadi Musa menangkap ular itu, lalu menjadi tongkat semula di tangannya. Melalui sesuatu yang kecil, Tuhan membiarkan Musa tahu bahwa, aku telah memberi kamu semua kuasa untuk mencapainya. Oleh itu, janganlah bimbang dan melakukannya sahaja. Ini ialah maksud yang terkandung dalam perintah Tuhan. Kalian semua, kita mempunyai banyak kekurangan seperti Musa. Musa diberikan kedudukan sebagai pemimpin dan memperoleh banyak kebijaksanaan daripada keluarga diraja orang Mesir. Namun, dari sudut pandangan Alkitab, dia sama sekali tidak layak untuk membimbing orang Israel. Oleh itu dia takut. Adakah aku dapat membimbing mereka dengan betul? Adakah aku dapat memainkan peranan sebagai perantara antara Tuhan dengan orang ini? Musa takut. Ketika dia berfikir tentang ketidakmampuannya, janganlah kita lupa bahwa waktu Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, Dia sudah memberi kita kebolehan untuk melakukannya. Dia tidak meminta kita untuk menghasilkan keputusan baik kerana persekitaran yang baik. Sebagai anak-anak Sion, kita mesti percaya bahwa apabila kita menghadapi keadaan yang tidak baik, negatif, dan sukar, Tuhan pasti akan memberi kita kebolehan untuk mengatasinya. Marilah melihat buku Filipi, bab 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Rasul Paulus mengatakan ini bukan kerana dia sombong, tetapi apa yang dia katakan adalah, walaupun aku tidak dapat melakukan segalanya sendiri, aku dapat melakukan segalanya melalui Tuhan yang memberiku kekuatan dan kebolehan. Sama seperti ini, kita dapat melakukan segalanya melalui Tuhan yang memberi kita kebolehan. Semuanya baru dan aneh kepadaku. Aku tidak tahu ke mana untuk pergi, atau apa yang perlu dilakukan, apa yang harus aku belajar dengan seseorang untuk membimbing roh mereka ke dalam pangkuan Tuhan. Jika kita bergantung pada kebolehan sendiri, kita akan gagal lagi. Seperti Musa, kita tidak mempunyai kuasa. Bagi Musa, ia hanya satu tongkat biasa. Tetapi dari saat Tuhan bertanya kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Semuanya mula berubah oleh kuasa Tuhan. Begitu juga, apabila Tuhan memilih kita untuk menjadi bekas, semuanya kelihatan sukar. Sama seperti waktu Musa menghadapi perkara-perkara yang tidak pernah dia lihat atau alami sebelum ini, tetapi apa yang dapat kita lakukan melalui Tuhan yang memberi kita kekuatan, memandangkan Tuhan yang memberi kita kebolehan, kita dapat melakukan segalanya. Kita mesti beriman kepada Tuhan. Ingatlah bahwa satu-satunya cara untuk mencapai segalanya adalah beriman kepada Tuhan. Ini ialah takdir Injil. Apabila Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu miliki, kita tidak dapat mengatakan apa-apa selain daripada apa yang kita ada. Namun, bukankah kita harus sentiasa ingat bahwa Tuhan memberi kita kebolehan yang tidak pernah kita miliki? Marilah melihat buku Matius, bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus berkata, "Pergilah kepada semua bangsa." Apabila Tuhan memerintah Musa untuk pergi kepada orang Israel,
Dia memberi banyak alasan. Dia tahu bahwa dia mempunyai banyak kekurangan. Dia memberitahu Tuhan salah satu kelemahannya, yaitu tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku memilihmu? Aku memilihmu bukan kerana kebolehanmu. Aku memilihmu bukan kerana kemampuan kepemimpinan atau kepetahanmu, tetapi kegairahan dan iman istimewamu untuk Tuhan dalam pusat hatimu." Tuhan melihat apa yang tidak dapat dilihat orang dalam diri mereka dan memilih orang berdasarkan apa yang Dia lihat dalam mereka. Kadangkala Tuhan memilih Petrus, kadangkala Yohanes, dan kadangkala Matius. Bukankah Tuhan memilih orang dan memberi mereka kedudukan dan misi berdasarkan perkara yang tidak kelihatan di dunia, tetapi dapat dilihat oleh Tuhan? Semasa mereka melaksanakan misi mereka, Tuhan memberi mereka lebih banyak kebolehan. Kita disuruh untuk pergi ke Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi, untuk bertemu dengan semua bangsa. Tetapi kita berfikir, bagaimanakah dapat saya memberitakan Injil kepada semua bangsa? Kita selalu risau. Tetapi Tuhan berkata bahwa apa yang kita dapat lakukan melalui Dia yang memberi kita kekuatan, segalanya, perkataan segalanya, menunjukkan segala hal, segala keadaan, dan dengan segala cara, dan digunakan untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada masalah. Aku dapat melakukan segalanya melalui Dia yang memberiku kekuatan. Apabila Tuhan memberitahu kita untuk pergi kepada semua bangsa, bukankah kerana Dia sudah menjadikan segalanya mungkin? 12 pemimpin Israel diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Selepas mereka pulang, 2 antara pengintai-pengintai berkata, "Kita dapat menakluk tanah itu." Tetapi 10 pengintai yang lain berkata, "Kita tidak dapat menakluk tanah itu." Mengapakah 10 pengintai itu berkata bahwa mereka tidak dapat menakluk tanah itu? Apabila kita melihat Alkitab dengan lebih teliti, kita dapat mencari sebab mengapa mereka menyampaikan laporan ini. Ini adalah kerana mereka hanya memikirkan kebolehan mereka yang terhad. Kalau begitu, bagaimana Yosua dan Kaleb dapat berkata bahwa mereka tentu akan melakukannya? Mereka tidak melihat kebolehan sendiri, tetapi kebolehan siapa yang mereka lihat? Kebolehan Tuhan. Siapakah yang memberi mereka perintah itu? Tuhan. Memandangkan Tuhan yang menjanjikan mereka, mereka percaya bahwa ia tentu akan terjadi. Betapa kecilnya Yosua menganggap orang Kanaan. Dia membandingkan mereka dengan roti. Dia menganggap mereka sebagai makanan yang boleh dimasak. Mereka akan kita telan habis. Mereka bukan apa-apa. Dengan mengatakan mereka bukan apa-apa, Dia bermaksud untuk beritahu, bukankah Tuhan menyertai kita? Saudara-saudari, kemana sahaja Anda pergi, saya berharap Anda semua kekalkan imanmu kepada firman. Aku dapat melakukan segalanya melalui Dia yang memberiku kekuatan. Apabila Tuhan memerintah kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan bahkan ke hujung bumi, kita tidak harus berfikir, "Saya tidak tahu bagaimana untuk bercakap bahasa Inggris. Saya tidak dapat bercakap apa-apa bahasa asing lain. Bukankah hanya membuang masa saya?" Bimbang seperti ini adalah sia-sia. Tuhan boleh menggunakan apa sahaja untuk menggerakkan hati orang. Bukankah itu sebabnya, Sion kita telah didirikan di setiap negara, di seluruh dunia? Kita mesti beriman hanya kepada Tuhan. Kita perlu mengabaikan kebolehan kita sendiri dan melihat segalanya melalui kuasa Tuhan. Anda tidak dapat melihat belakangmu, tetapi Anda dapat melihatnya dengan cermin. Janganlah lupa bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Daud, Salomo, Gideon, Yosua, dan Musa, semuanya berkata secara biasa, "Aku mempunyai banyak kekurangan. Bagaimanakah orang seperti aku dapat melakukan itu?" Melihat kebolehan mereka sendiri, mereka rasa perkara yang diperintahkan Tuhan adalah mustahil untuk dilakukan. Salomo pun rasa yang sama. "Tuhan, aku masih muda belia. Bagaimanakah dapat aku memerintah semua orang ini?" Dia mempunyai begitu banyak kebimbangan. Dia masih muda.
dan mereka mempunyai banyak musuh. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran kepada Tuhan dengan berfikir, bagaimanakah dapat aku membimbing semua orang ini dengan berjaya menurut kehendak Tuhan? Setelah dia mempersembahkan 1000 korban bakaran, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, mintalah apa-apa yang kamu mahu. Oleh sebab dia berusaha banyak untuk mempersembahkan 1000 korban bakaran, adalah jelas bahawa dia mempunyai keinginan kuat untuk sesuatu. Apabila Tuhan berkata, mintalah apa-apa yang kamu mahu, dia berkata, Tuhan, aku masih muda belia. Bagaimanakah dapat aku memerintah semua orang ini? Tidak lama kemudian, Raja perlu membuat penghakiman untuk cubaan yang sukar. Kurniailah hamba-Mu ini hati yang bijaksana untuk menghakimi dengan benar, agar umat-Mu tidak menderita ketidakadilan. Tuhan sangat bergembira ketika dia mendengar keinginan Salomo. Salomo tidak meminta untuk penghormatan atau kemasyhuran, tetapi hanya kebijaksanaan supaya membuat penghakiman betul untuk umatnya. Apabila Salomo memohon kebijaksanaan, agar tidak ada orang yang menderita ketidakadilan, Tuhan berkata, memandangkan kamu memohon kebijaksanaan, aku juga akan memberimu kekayaan, kemewahan, dan penghormatan. Selepas Salomo menerima kebijaksanaan daripada Tuhan, Israel bertambah makmur di bawah pemerintahan Salomo. Bukankah proses ini dicatatkan di dalam buku 1 Raja-Raja? Salomo juga melihat pada kebolehannya pada mulanya. Aku mempunyai banyak kekurangan. Bagaimanakah dapat aku melakukan itu? Bukankah Salomo menjadi raja hebat yang mampu memerintah kerajaannya dengan setia selepas dia menerima kuasa daripada Tuhan? Bukan hanya Salomo, Gideon pun sama. Apabila Tuhan menggunakan Gideon dan hendak menyelamatkan Israel daripada tangan orang Midian, perkara pertama yang Gideon katakan adalah, sukuku yang terkerja antara 12 suku, malah aku pula yang paling muda antara kaum keluargaku. Bagaimanakah dapat aku menyelamatkan Israel daripada tangan orang Midian? Latar belakang dan kebolehanku lemah. Bagaimana dapat menyelamatkan Israel daripada tangan orang Midian? Inilah cara kebanyakan orang akan berfikir. Jika Tuhan berkata, pergilah ke Samaria dan bahkan sampai ke hujung bumi, Anda hanya perlu bergantung pada firman Tuhan dan pergi. Walau bagaimanapun, perkara pertama yang biasanya dilakukan adalah risau. Aku tidak dapat melakukan ini atau itu. Aku mempunyai kekurangan ini dan itu. Bagaimanakah dapat aku mencapai perkara yang begitu hebat? Jika Anda lihat atas, Tuhan ada di sana. Tuhan telah menjadikan segalanya mungkin. Tuhan memecahkan pintu-pintu gangsa dan mematahkan palang-palang pintu besi. Dia menjadikan semua keadaan untuk kemenangan. Tuhan sudah memberi kita kuasa. Tetapi jika kita tidak mengamalkannya, kita tidak akan menyaksikan pengerjaan kuasa Tuhan. Tuhan memanggil kita walaupun kita mempunyai banyak kekurangan, seperti Salomo, Gideon, Rasul Paulus, dan Petrus. Persekitaran yang baik tidak selalu menimbulkan hasil yang baik. Apabila persekitaran kita menjadi sukar dan tidak dikenali, serta berbagai rintangan menghalang kita mesti ingat bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan kita dan memberi kita kekuatan. Janganlah kita menjadi seperti 10 pengintai yang menyampaikan laporan buruk berdasarkan penghakiman dan kebolehan mereka sendiri. Tetapi kita mesti beriman seperti Yosua dan Kaleb yang berkata, mereka akan kita telan habis. Mereka bukan apa-apa. Kita mesti mempunyai mata rohani untuk melihat kebolehan Tuhan, agar kita dapat memberitakan Injil di Samaria dan bahkan sampai ke hujung bumi. Mari kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada semua orang di dunia. Injil kita ialah berita jenis apa? Berita baik. Bukankah ia berita yang menggembirakan?
Janganlah kita memberitakan sesuatu yang buruk kepada dunia. Janganlah kita menginjak atau mengajak perkara yang buruk. Saya berharap Injil ini akan diberitakan dengan iman seperti Yosua dan Kaleb, serta percaya dengan iman bahwa aku dapat melakukan segalanya melalui Dia yang memberiku kekuatan. Saya berharap Anda menerima banyak rahmat. Dengan ini saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.